ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua hadirin penyokong Barisan Nasional yang sekarang ini sanggup berada di tengah hujan, dan juga kepada mungkin ada penyokong parti lawan kita yang berada di tepi padang sana. Kita minta mereka pun turut sama mendengar ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan terbukalah pintu hati mereka untuk mengundi Barisan Nasional, insya-Allah. Yang saya hormati, yang kita raikan calon P102 Barisan Nasional, Dato' Ho Hee Lee. Yang kita hormati sahabat saya, Dato' Lokman Adam. Ini tak perlu saya perkenalkan lagi, semua orang dah kenal. Bagi satu tepukan gemuruh. Kalau tengok pada jadual Dato' Lokman Adam, dia lebih sibuk daripada calon lagi. Calon sekali, satu malam sekali dia berceramah. Dia satu hari 3-4 kali berceramah. Bukan satu tempat di satu parlimen, tetapi di merata seluruh Malaysia. Inilah hebatnya pahlawan kita, Dato' Lokman Adam. Satu tepukan muruh kita berikan kepada beliau. Terima kasih banyak kerana menyelitkan Bangi sebagai tempat untuk beliau berkongsi tentang isu-isu semasa dan juga memberikan jawapan terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan ataupun yang dibuat, yang direka cipta, yang direkayasakan oleh parti lawan kita terhadap Barisan Nasional. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat mengadakan majlis untuk memperkenalkan calon kita di Dun Sungai Ramal. InsyaAllah selepas ini kita akan pergi kepada Dun Kajang dan Dun Balakong. Mereka semua ni yang berada di Dun sana tak sabar lagi nak menunggu calon kita. Tetapi calon kita telah pun ada jadual berjalan, walkabout, dan juga pelbagai perancangan untuk bersama dengan masyarakat dan juga rakyat serta pengundi di seluruh kawasan Parlimen Bangi ini. Kalau nak dikira 14 hari ni memang tak cukup, Dato' Ho tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Ho ni kerja kita jadi mudah sebab semua orang dah kenal dia. Jadi pada malam ini saya bukanlah nak memperkenalkan Dato' Ho, tetapi saya hanya nak mengingatkan kembali siapakah Dato' Ho saja. Sebab dia dah pencen lama dah, bukan pencen dia rehat sekejap. Ada berapa penggal Dato' Ho rehat? 2 penggal. 3 penggal dah rehat. Tetapi untuk makluman tuan-tuan, Dato' Ho Hee Lee adalah orang, bukanlah orang asing kepada kita. Betul atau tidak? Betul. Beliau dilahirkan di Ceras pada tahun 1960. Dan beliau adalah anak kedua daripada 5 adik-beradik. Isteri 1 saja. Anak 3, nombor calon pun 3, tuan-tuan. Hebat. Beliau adalah merupakan seorang peguam, program belia dan program cara, dan sudah tentulah beliau mempunyai kelayakan akademik yang mencukupi dan meyakinkan kepada seluruh rakyat di kawasan Parlimen Bangi ini yang rata-ratanya adalah golongan terpelajar. Mereka nak tengok juga apa kelulusan calon kita, betul tak? Kita tampilkan calon yang bukan sahaja calon yang berkaliber, berkelulusan tinggi, tetapi juga berpengalaman sebagai adun. 3 penggal sebelum ni, tuan-tuan, di Dun Balakong, tuan-tuan. Dan kalau ditanya kepada orang Balakong, semua orang Balakong kenal Dato' Ho. Seorang yang kuat bekerja, seorang yang mesra, bukan saja mesra kepada kaum Tionghoa, tetapi juga mesra kepada orang Melayu. Betul tak? Orang Balakong di sini betul tak Dato' Ho mesra kepada orang Melayu? Mesra juga kepada kaum India. Betul tak? Jadi semuanya mesra. Inilah kita tampilkan Dato' Ho Hee Lee. Kalau kita panggil dia, dia pasti datang. Dalam apa jua program, Dato' Ho Hee Lee adalah orang pertama datang. Rakyat rindukan perkhidmatan beliau. Beliau masih lagi sihat sejahtera, tak ada penyakit. Betul tak, Dato'? Jadi Dato' Ho Hee Lee kali ini menampilkan
suasana ataupun membuat satu penampilan baru untuk memberikan perkhidmatan yang baik kepada seluruh rakyat di kawasan Bangi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak huraikan berkenaan Datuk Ho Hili ni banyak perkara, tapi saya boleh bagi jaminan kepada tuan-tuan bahawa saya kenal Datuk Ho Hili ni sejak daripada tahun 90-an, hujung 90-an lagi tuan-tuan. Sehinggalah hari ini saya bersahabat baik dengan beliau. Dan saya kenali beliau seorang yang tidak suka menyakiti hati siapa pun. Ya, ini yang penting. Kita nak cari wakil rakyat yang bukan mencari kesalahan orang lain. Wakil rakyat yang membantu orang lain, tuan-tuan. Kalau kita lihat kepada parti pembangkang sekarang ini, kerja dia apa, tuan-tuan? Memburuk-burukkan orang, mengutuk-ngutukkan orang, mencari kesalahan orang. Kerja-kerja mencari kesalahan ini, tuan-tuan, adalah merupakan kerja yang sangat dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Apatah lagi kalau orang itu tak bersalah. Jangan kamu tuduh orang itu bersalah. Strategi mereka sekarang ini, tuan-tuan, ialah cuba untuk membunuh karakter pemimpin kita. Pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional, mereka telah pun berjaya memenjarakan Datuk Seri Najib. Tetapi percayalah tuan-tuan, ada lagi ruang untuk Datuk Seri Najib melepaskan dirinya apabila dihakimi oleh hakim-hakim yang tidak berkepentingan dan hakim-hakim yang adil dalam kes revisionnya, tuan-tuan. Ya, kes revision ada satu lagi. Sebab itu ada orang kata, kenapa Datuk kamu doakan supaya Datuk Najib dibebaskan, sedangkan Datuk Najib telah pun disabitkan di Mahkamah Rayuan. Saya beritahu kepada orang tersebut, saya kata walaupun telah pun disabitkan oleh Mahkamah Rayuan, tetapi masih lagi ada ruang untuk Datuk Seri Najib membuat satu semakan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Itulah satu permohonan revision yang telah pun difailkan oleh Datuk Seri Najib, dan keputusannya akan dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja oleh 7 orang hakim mungkin yang akan bersidang, yang tidak ada kepentingan, yang akan melihat keseluruhan fakta-fakta yang tidak dinilai ataupun diabaikan oleh hakim-hakim bicara sebelum ini, yang insya-Allah akan memihak kepada pemimpin kita, kerana kita yakin bahawa pemimpin kita telah pun disabitkan atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh beliau, tuan-tuan. Betul atau tidak? Ini adalah merupakan satu political persecution, pendakwaan politik. Dan tuan-tuan, pemimpin kita seterusnya yaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional Malaysia, tuan-tuan. Beliau dipertuduhkan 40 pertuduhan atas isu rasuah dan sebagainya, melibatkan syarikat UKSB di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Macam-macam tuduhan dibuat ke atas pemimpin kita. Dituduhnya pemimpin kita perompak, penyamun dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Mahkamah Tinggi telah menolak sabitan, tuan-tuan. Mahkamah Tinggi telah tidak mensabitkan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid sebagaimana yang dituduhkan ke atas beliau, tuan-tuan. Jadi beliau adalah seorang yang bebas, seorang yang clean, seorang yang bersih. Tetapi tuan-tuan, dalam tempoh pendakwaan tersebut berlangsung, mereka telah menghukum Presiden kita, mereka telah menghukum Datuk Seri Zahid, mereka telah menggelarkan beliau dengan macam gelaran yang akhirnya rakyat terpedaya dan terpengaruh. Tetapi pada malam ini, tuan-tuan, kita jemput Datuk Lokman Adam untuk menceritakan hal yang sebenarnya tentang perkara-perkara tersebut, supaya rakyat tidak lagi menghukum atas perkara fitnah, tuan-tuan. Sebab itulah kita lihat, tuan-tuan, PH khususnya parti lawan kita dan parti-parti lawan yang lain, mereka tidak menawarkan apa-apa manifesto, janji-janji manis kepada rakyat. Kerana apa? Rakyat telah pun bosan dengan janji manis mereka. Mereka tahu rakyat tidak percaya lagi dengan apa yang mereka katakan. Betul atau tidak? Rakyat
tidak mau dikenceng lagi oleh mereka. Betul ataupun tidak? Betul. Jadi apa yang mereka boleh buat ialah mereka bunuh karakter pemimpin kita. Mereka kata pemimpin kita korup, maka Barisan Nasional korup. Betul ke begitu, tuan-tuan? Tak betul. Kita faham. Kalaulah katakanlah ya, dalam Islam ada orang Islam ya yang tidak mengamalkan Islam. Adakah Islam itu tidak betul? Tidak, Islam betul, yang tak betul pengamalnya. Dalam parti mana-mana pun tuan-tuan ada sahaja orang yang tak betul. Dalam PKR pun ada. Dalam DAP pun ada. Betul tak tuan-tuan? Dalam PAS pun ada. Betul tak? Diperlis tu. Jadi tuduh merokok isterinya ikut belakang. Itu orang mana? Orang PAS. Ulama juga tu, ustaz. Ya. Juga parti-parti yang lain, lebih-lebih lagi parti pejuang. Jadi kata sebagai pejuang tu tuan-tuan, ya, adakah tuan-tuan ingat dia tu bersih? Tidak juga tuan-tuan. Jadi pada malam ini insya-Allah persoalan-persoalan ini akan dijawab ya oleh Datuk Lokman Adam. Kita bagi masa yang cukup untuk Datuk Lokman Adam memperjelaskan isu-isu ini, sementara kita menunggu ramai lagi akan hadir bersama-sama dengan kita walaupun hujan telah mula mencurah. Saya percaya bahawa sekejap lagi akan redalah hujan ini. Ini adalah hujan rahmat, tanda kemenangan kita Barisan Nasional. Betul tak tuan-tuan? Barisan Nasional! BN! BN! Tawan! 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 Jadi saya tidak mahu bercakap panjang. Saya akan menyerahkan mikrofon ini kepada calon kita. Calon apa? Calon wakil rakyat. Calon ahli parlimen Bangi, Datuk Ho Hili, untuk memperkenalkan dirinya sedikit sebanyak. Dan selepas ini Datuk Ho akan pergi ke tempat lain. Ramai lagi yang menunggu, tidak sabar menunggu Datuk Ho, kehadiran Datuk Ho. Jadi kita bagi ruang kepada Datuk Ho di sini untuk memperkenalkan dirinya, merayu undi kepada tuan-tuan yang hadir, ya, supaya kita dapat ya sematkan dalam diri kita bahawa ini adalah calon terbaik untuk Parlimen Bangi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Datuk. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Zairi selaku pengerusi Barisan Nasional Parlimen Bangi. Yang saya hormati yang berbahagia Dato' Lokman, yang malam ini beliau sudi datang untuk membantu kempen kita di Parlimen Bangi. Mari kita beri satu tepukan kepada beliau. Kepada semua para hadirin, saya ucapkan terima kasih pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, datang ke majlis pengenalan calon Barisan Nasional. Beri kita satu tepukan kepada anda semua. Salam sejahtera. Tajahau. Waalaikum. Saya Ho Hili, calon nomor 3 Barisan Nasional untuk Parlimen Bangi. Malam ini saya dengan rendah hati, dengan rendah diri merayu kepada anda semua agar memberi peluang kepada saya untuk memberi khidmat bakti kepada anda semua. Apa yang paling penting sekali untuk saya adalah
untuk memberi hikmat yang terbaik kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya merayu dan mengajak semua pengundi di Parlimen Bangi untuk memilih Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran untuk kita semua. Bien menang, bien menang, bien menang. Sekian, terima kasih. Sesek Landry. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon P102 Dato' Ho Hiri. Berikan satu tepukan kepada calon kita. Ya, beliau dengan rendah hati, rendah diri menawarkan diri beliau untuk berkhidmat demi rakyat. Jadi dengan pengalaman 3 penggal yang ada, yang diciptakan oleh beliau sepanjang menjadi adun berbelakang, menjaga adun berbelakang, maka kita beri peluang kepada calon kita, undi calon kita P102 untuk Barisan Nasional. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, calon akan bergerak menuju ke kawasan yang seterusnya bagi menyantuni para pengundi di kawasan yang lain. Terima kasih Dato' Ho. Semoga selamat dan dipermudahkan urusan. Bodyguard tolong jaga, okey? Jangan bagi jatuh. Baik. Alright, baik. Ambil gambar, sesi yang gambar. Ini ada masuk dalam Nanyang Sampau Harakah pun kita masukkan sekali ya. Biar ada orang tahu calon kita siapa. Ya. Sebab di Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mereka tidak ada isu lagi untuk dimainkan kepada Barisan Nasional. Sebab kerana mereka sering ratib dulu Najib. Sekarang dah tak ada ratib Najib, dan ratib sakau. Apa pun punya penyakit santau saya pun tak tahu pada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Sesungguhnya mereka sudah memang tidak ada idea lagi dalam mengajak pengundi-pengundi datang menyokong mereka. Pakatan Harapan telah mentadbir 22 bulan dengan gagal tanpa ada dasar yang jelas dalam menawan hati rakyat. Dan seterusnya dengan manifesto yang dibentangkan semuanya hancing kencing belaka. Tidak ada satu pun yang mereka laksanakan dengan tepat dan tuntas. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Hari ini PAS bergabung dengan Perikatan Nasional dengan bersatu. Saya nak ingatkan kepada mereka, hey PAS, di sana ada penulis manifesto tipu. Ya? Kenapa kamu nak terpedaya lagi dengan mereka? Kamu telah tersilap memilih langkah. Mana kamu juga akan terperangkap dan gagal di lubang biawak kali kedua. Baik, saya nak ingatkan kepada pengundi di sini ya. Saya nak ingatkan kepada pengundi di sini. Dengar baik-baik ingatan saya sebelum saya serahkan mic ini kepada penceramah utama kita. Ingatlah wahai para pengundi, jika datang kepada kamu penyebar fitnah daripada Pakatan Harapan, jika datang kepada kamu orang yang memakai lebay putih dan bendera hijau, janganlah kamu gentar, kerana lebay putih dan bendera hijau itu bukanlah malaikat. Mereka adalah manusia seperti kamu juga. Ataupun mereka bukanlah pembawa risalah yang benar. Mereka adalah manusia seperti biasa kamu juga. Mereka akan menyebarkan dakwah dan doktrin di dalam minda kamu agar membenci kebenaran. Mereka akan menghasut kamu agar membenci kepada kestabilan dan kemakmuran. Maka jawablah kamu kepada kedua-dua mereka ini dengan tenang dan sabar. Aku pengundi BN, cukuplah sekali aku ditipu oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Cukuplah aku ditipu dengan janji manifesto yang menipu. Cukuplah aku ditakutkan dengan pernyataan Islam yang berpihak-pihak. Hari ini kami akan undi BN. Anak muda sokong BN. Anak muda yakini BN. Hidup! 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 Yakini! Yakini! Bangi! Bangi menang. Okey.
Baik, dengan segala hormatnya saya mempersilakan penceramah utama kita yang berbahagia Datuk Lokman Adam. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Dr. Zaidi Madzin, Ketua UMNO bahagian selaku pengurusi Barisan Nasional Bangi. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Calon kita Datuk Ho Hee Lee, satu tepukan gemuruh untuk beliau. Pimpinan-pimpinan Barisan Nasional di semua peringkat, pimpinan masyarakat, Tok Imam, Tok Bilal, hadirin hadirat, pegawai-pegawai keselamatan, pegawai-pegawai SPR yang tu hadir pada hari ini, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, tidak ketinggalan rakan-rakan Laskar Sahabat Malaysia saya yang hadir bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita walaupun baru bermula ni tuan-tuan, sebenarnya saya dah jalan lama jugalah. Jadi suara pun tuan-tuan boleh tahu sudah agak hilang. Namun insya-Allah, jika diizinkan Allah, saya akan cuba berikan yang terbaik pada malam ini supaya kita dapat memberikan kefahaman sepaham-fahamnya kenapa kita perlu memastikan Barisan Nasional menang di Bangi ini, dan seterusnya kita dapat merampas kembali kerajaan Malaysia dan kita menjadi parti yang memerintah secara dominan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh Malaysia, tuan-tuan, UMNO bertanding 119 kursi. Sahabat kita MCA bertanding 44 kursi saja, tuan-tuan. Ini jauh lebih kecil berbanding dengan DAP. Itu sebabnya ada setengah-setengah berpandangan, kenapa kawasan itu tak letak calon daripada UMNO? Kenapa kawasan ini tidak letak calon daripada MIC? Kenapa kawasan itu tidak letak calon daripada MCA? Ada tempat UMNO nak jadi calon, ada tempat MCA nak jadi calon, MIC juga nak jadi calon. Namun tuan-tuan, ianya hak sesiapa juga untuk minta jadi calon, untuk lobby jadi calon, untuk bekerja kuat menunjukkan parti dia lebih baik jika bertanding di sesuatu tempat. Namun saudara, parti perlu ada disiplin. Bila parti sudah membuat keputusan, bila kepimpinan parti sudah membuat keputusan, kita harus patuh, kita harus taat, dan kita harus berikan sokongan sehabis baik dalam memenangkan calon-calon parti kita. Kawasan ni tuan-tuan, penduduk dia antara yang paling ramai kat Malaysia, tuan-tuan. 300,000 lebih pengundi. Tempat saya di Seri Gading baru 79,000 orang pengundi, tuan-tuan. Seorang je ahli parlimen. Dan tempat tuan-tuan ini, masyarakat Cina pun ada lebih kurang 100,000 lebih. Orang Melayu pun boleh tahan ramai juga, tuan-tuan. Masyarakat India pun agak tinggi. Dan di Bangi ini kita pilih calon daripada MCA. Ada hasutan cuba dilakukan oleh DAP yang selama hari ini kita tahu mereka hidup dengan memainkan sentimen perkauman. Betul tak betul? Dia nak pastikan bahawa orang Melayu tidak mengundi calon daripada MCA ini, tuan-tuan. Maka dia letak calon daripada DAP. Dia letak anak kepada Tan Sri Johan Jaafar, iaitu siapa nama dia? Syahrizan Johan. Seorang peguam sama macam Datuk Ho, saudara. Cuma bezanya, tuan-tuan, inilah antara Melayu yang lupa dia tu Melayu. Sanggup bersekongkol
dengan sebuah parti yang tidak pernah mengiktiraf bangsa Melayu, tuan-tuan. Saudara, kita kena ingat, kita pernah dipukul teruk pada tahun 2018. Pada tahun 2018, tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, masyarakat Tionghoa pada ketika itu begitu yakin mereka akan dapat kelebihan sekiranya DAP memerintah Malaysia, sekiranya Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Pada ketika itu, tuan-tuan, mereka bersatu hati. Mereka pulang daripada seluruh pelosok tanah air untuk menyingkirkan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan, 97% masyarakat Tionghoa ketika itu mengundi Pakatan Harapan. Tetapi saudara, sedar tidak sedar, ada 3% rakyat Malaysia yang masih setia bersama kita. Daripada masyarakat Tionghoa, tuan-tuan, mereka inilah kawan-kawan kita di dalam MCA, tuan-tuan. Mereka inilah yang tetap setia walaupun masyarakat Tionghoa yang lain memberi peluang, memberikan cubaan untuk mengangkat Anwar Ibrahim, mengangkat Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Tetapi MCA berdiri teguh bersama kita, cuba mengembalikan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Bila tewas, ada kita lihat MCA meninggalkan kita seperti mana gerakan meninggalkan kita ada? Tak ada. Mereka kekal setia bersama dengan kita. Daripada merdeka, semenjak kemerdekaan itu, tuan-tuan, kita tuntut secara bersama. Pada ketika itu, Tuanku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan bersama-sama ke London untuk menuntut kemerdekaan. Sehingga ke hari ini mereka bersama dengan kita. Mereka tidak seperti gerakan bila kita kalah, mereka meninggalkan kita. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi hari ini tuan-tuan, kita kena setidak-tidaknya menghargai pengorbanan mereka. Walaupun pada tahun 2018 ramai yang nak tolak kita, mereka tetap kekal setia bersama kita. Dan hari ini, tuan-tuan, ada peluang untuk pastikan bahawa jasa baik mereka kita balas. Kerana sekiranya tuan-tuan memberikan undi kepada Melayu bernama Shah Rizal ini, tuan-tuan, maka tuan-tuan akan mengangkat pemimpin bernama Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan jika Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan mengikut telunjuk DAP, tuan-tuan. Ini jangan lupa. Tetapi hari ini, walaupun di Bangi ini kita memberikan undi kita kepada calon MCA, jangan lupa, tuan-tuan, satu kerusi dimenangi oleh Datuk Ho, maka beliau akan memberikan satu undi untuk seorang pemimpin, orang Islam, orang Melayu, presiden ataupun pengurusi ataupun wakil daripada UMNO untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu sebabnya saudara, kita kena tolak politik resis yang cuba dilakukan oleh DAP ini. Mereka cuba letak di kawasan ini, saudara, pengundi Cina begitu tinggi, 38%. Pengundi Melayu 48%. Sekali 50. Tuan-tuan, kalau kita orang Melayu berbelah bagi, tidak solid memberikan undi kepada sahabat kita Datuk Ho, katakanlah pilihan raya ni, tuan-tuan, ada lagi orang yang masih mengamalkan sikap seperti mana tahun 2018. Mereka kata siapa pun jadi Perdana Menteri, hidup kami sama. Maka ada yang bagi undi kepada BN, ada yang bagi undi kepada Pakatan Harapan. Tetapi ada juga yang tak sampai nak undi, tak sampai hati nak undi Pakatan Harapan, masih marah dengan BN, dia ambil jalan tengah, dia bagi undi pada PAS. Hari ini sudah ada orang tengah. Kita ada GTA, kita ada Perikatan Nasional. Ada di antara kita akan buat kesilapan yang sama, bagi undi
kepada GTA ataupun Perikatan Nasional. Akibatnya tuan-tuan, katalah pada pilihan raya umum yang akan datang ini saudara, katakanlah saudara kita memenangi hanya 111 kerusi, dan satu kerusi yang kita tak cukup untuk membentuk kerajaan ini. Kalau adalah katalah ada 2-3 buah keluarga yang sepatutnya mengundi Barisan Nasional, disebabkan mereka marah tidak diberikan orang Melayu menjadi calon di Bangi ini, mereka pun mengundi Pakatan Harapan ataupun mengundi PAS ataupun Perikatan Nasional. Akibat daripada undi berbelah bagi ini, maka kita tewas di Bangi. Hanya kurang satu kursi untuk membentuk kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tuan-tuan. Kalau ini berlaku saudara, kita menangis air mata darah sekalipun dah tak berguna. Peluang kita untuk menyelamatkan negara ini sudah pasti tidak mungkin dapat kita kecapi saudara. Tuan-tuan, kenapa tema kita kali ini kita namakan tema kita kestabilan demi kemakmuran? Kerana selama hari ini, bila kita kalah 2018 tuan-tuan, 61 tahun kita memerintah Malaysia, rakyat boleh hidup aman, damai, sejahtera. Betul tak betul? Orang Melayu boleh cari makan, orang India boleh cari makan, orang Cina boleh cari makan, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, Murut, semua rakyat Malaysia boleh cari makan. Semua rakyat Malaysia hidup dengan penuh harmoni. Tetapi malangnya saudara, bila kalah tuan-tuan, kita lihat hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan hancur, sehingga kan aset tabung haji, aset orang Melayu ni tuan-tuan, diletakkan di bawah jagaan pemimpin-pemimpin yang cenderung kepada Lim Guan Eng dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Tak pernah kita lihat bahasa Malaysia dipersenda, sampai kan ada yang menjadi menteri buat sidang media dan press conference juga menggunakan bahasa lain. Dan kita tak pernah lihat, tak pernah berlaku rasa hormat kepada kebawah duli Sultan dan Raja-Raja Melayu. Begitu buruk, begitu parah, sehingga kan kebawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima akhirnya mengambil keputusan tak sanggup nak meneruskan jawatan yang di-Pertuan Agong. Baru 2 tahun menjadi agung, baginda pun meletak jawatan tuan-tuan. Bukan setakat pelabur lagi, dengan agung pun lari tuan-tuan meninggalkan jawatan yang di-Pertuan Agong. Ini semua berlaku zaman Pakatan Harapan memerintah. Betul tak betul tuan-tuan? Kenapa orang India, orang Cina begitu yakin, dan ada orang Melayu 25% yakin bahawa mereka boleh hidup lebih baik di bawah kerajaan Pakatan Harapan? Pertamanya, mereka percaya dengan janji-janji yang dikemukakan dalam manifesto Pakatan Harapan. Hari semalam tuan-tuan, Perikatan Nasional ni saudara samalah macam Pakatan Harapan. Sebab di dalam Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin, bekas Menteri Dalam Negeri zaman Pakatan Harapan. Di dalam Perikatan Nasional ada Azmin Ali, juga merupakan bekas Menteri Ekonomi zaman Pakatan Harapan. Di dalam itu ada Saifuddin Abdullah, ada ramai lagi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan tuan-tuan. Jadi sama saja, sama ada Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, ianya umpama PH 0.1 dan Perikatan Nasional PH 0.2. Tuan-tuan, apa yang mereka janjikan tahun 2018, daripada 60 janji yang mereka janjikan, hanya satu tuan-tuan yang mereka benar-benar telah berjaya tunaikan. Apa dia tuan-tuan? Hapuskan GST. Dan yang inilah tuan-tuan yang telah menyebabkan negara ini musnah. Saya nak beritahu tuan-tuan, dulu dimomokkan GST ni kononnya buruh. Sebenarnya yang takut dengan GST saudara ialah mereka-mereka yang melarikan diri daripada cukai.
Orang yang sebelum ini buat perniagaan secara haram, secara gelap. Lebih 30% tuan-tuan perniagaan di pasaran gelap. Mereka telah masuk, declare dan membayar cukai GST. Kerana mereka tahu bila mereka bayar cukai GST, cukai itu boleh diklaim balik. Bila dia kenakan, dia beli barang, dia bayar cukai input. Bila dia jual balik barang, dia kenakan cukai output. Dia boleh claim balik. Jadi orang yang meniaga secara betul, dia tak perlu bimbang. Yang bimbang tuan-tuan ialah orang yang tak boleh menipu. Kenapa? Kerana dulu ada yang meniaga 10 juta revenue setahun, tetapi dia declare dengan jabat lembaga hasil dalam negeri cuma 1 juta. Tak ada siapa yang tahu. Kerana kita tidak cukup kaki tangan lembaga hasil untuk memeriksa, memantau setiap perniagaan di bumi Malaysia ini, tuan-tuan. Tetapi bila kita ada GST, ianya self policy, ianya menyebabkan tuan-tuan orang tidak boleh lari daripada membayar cukai, tidak boleh menipu pendapatan sebenarnya. Dan ianya telah menyebabkan sepatutnya saudara kalau diberikan masa untuk GST stabil, ianya akan menyebabkan cukai berganda hilang, cukai bertindih hilang, dan rakyat akan menikmati barang lebih murah daripada sepatutnya. Kecuali barang-barang yang sebelum itu tidak ada cukai, jualan tuan-tuan. Saudara, bukti yang paling jelas bahawa GST itu baik untuk negara, tidak baik untuk setengah-setengah orang yang melarikan diri daripada cukai, ialah perbezaan cukai, kutipan cukai antara SST dan GST. 2014, tahun terakhir kita kutip cukai SST, kita hanya berjaya mengutip 18 bilion ringgit saja tuan-tuan. Tetapi 2017, sebelum pembangkang mengambil alih kerajaan 2018, kita berjaya kutip 44.3 bilion. Tuan-tuan, ini bukan satu jumlah yang kecil. 26.3 bilion beza dia. Dan setiap tahun tuan-tuan, 2016 beza dengan 2017 3.9 bilion. Kalau dilaksanakan 2018 mungkin jadi 4.5 bilion perbezaan dia. Dan ini menunjukkan tuan-tuan, akibat daripada tindakan bodoh Pakatan Harapan, kita telah kehilangan saudara, kita kehilangan lebih daripada 30 bilion setahun perbezaan cukai ini. Itu sebab bila mereka memerintah, mereka tidak ada pendapatan tetap. Bila mereka tidak ada pendapatan tetap, apa yang mereka mampu buat tidak lain tidak bukan tuan-tuan, ialah menjual aset-aset negara dan meminjam duit daripada negara-negara jiran. Mula-mula Mahathir berkuasa, dia pergi ke Jepun tuan-tuan. Dia cuba nak pinjam duit daripada Jepun. Tapi malangnya bila Jepun bertanya, apa pendapatan tetap yang kamu ada untuk kamu sandarkan bagi mendapatkan pinjaman daripada kami? Jepun tanya, kamu ada GST? Mahathir tersipu-sipu nak jawab tuan-tuan, sebab dia baru saja menghapuskan GST. Akhirnya bila tak boleh pinjam tuan-tuan, dia gunakan kaedah menerbitkan bond. Maka diterbitkanlah Samurai Bond. Kemudian dia pergi ke China, dia terbitkan Panda Bond dan macam-macam bond tuan-tuan. Nasib baiklah dia tak buat filem James Bond. Inilah Mahathir. Dia tak tahu nak buat apa. Yang dia tahu dia pinjam duit. Tetapi masalahnya 2018 termasuklah di Bangi ini. Bangi adalah tempat tuan-tuan di mana ramai profesor-profesor, ramai pensyarah, pendidik yang cerdik, pandai, peguam, doktor. Betul tak betul? Tapi kadang-kadang saudara minta maaf cakap. Kita lihat keputusan di Bangi pada pilihan raya umum 2018, seolah-olah cerdik, pandai, ilmuwan ini tiba-tiba jatuh bodoh tuan-tuan. Betul? Saya ada bukti. Saya ada bukti. Saya cakap berdasarkan fakta, bukan auta tuan-tuan. Bila Mahathir kata Malaysia nak bankrupt,
Mereka pun percaya, betul, Malaysia nak bankrupt. Bawa Najib, Malaysia nak bankrupt. Come on. You got your own brain. Bukalah website bank negara. Kalau tak percaya dengan indeks prestasi yang ditunjukkan oleh bank negara, buka website World Bank. They can never lie. Buka. Kalau dia buka, dia tengok kadar hutang kita. Berapa hutang Malaysia? 2015 hutang kita lebih 54%. 2016 kerajaan BN berjaya turunkan menjadi 52% lebih. 2017 kita turunkan lagi tinggal 50.8%. Suku pertama 2018 sebelum kita kalah pilihan raya pada 9 Mei, kita turunkan lagi kadar hutang tuan-tuan tinggal 48% berbanding dengan KDNK kita ataupun kita punya GDP. Sehat tak sehat tuan-tuan? 48%. Sangat sehat. Bila hutang negara ni teruk? Bila tuan-tuan? 1986. 1986 tuan-tuan, hutang negara ini berada di tahap paling tinggi dalam sejarah, 103.4%. 103.4% against our GDP. Dan masa ni tuan-tuan, kita bankrupt ataupun tidak? Tak bankrupt. Masa ni siapa Perdana Menteri? Mahathir. Kalau hutang kita 103.4% berbanding GDP, kita tak bankrupt. Bagaimana mungkin hutang yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib hanya 48%, kita boleh jatuh bankrupt? Tapi lawyer, profesor, ilmuwan, pensyarah ketika itu tiba-tiba bodoh. Minta maaf cakap. Tak boleh fikir. Kali ni bila Anwar berjanji, bila Muhyiddin Yassin sekali lagi berjanji, tiba-tiba dah nak macam-macam nak bodoh balik. Sakit hati tuan-tuan. Sakit tak hati? Sakit. Kita melalak tiap-tiap malam supaya dia orang berfikir. Saya bukan suruh tuan-tuan percaya apa yang saya cakap, tapi use your bloody brain. Tuan-tuan duduk universiti rata-ratanya di Bangi ni, betul tak betul? Mereka cendekiawan. They should lead the country, giving the right opinion, bukan menjadi pak turut apa saja yang dia orang cakap, main tanam bulat-bulat. Tuan-tuan, ada yang cakap, oh betul lah kadar hutang tak tinggi, tetapi pendapatan kita teruk. Mana datang teruknya ni? Saudara, 2017 sebelum BN kalah tuan-tuan, pada ketika itu pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di dunia. Nombor 3, tapi orang percaya Malaysia nak bankrupt. Nombor 1 siapa? Filipina, 6.9%. Nombor 2 siapa tuan-tuan? Negeri China, 6.7%. Malaysia 5.9%. Saya nak beritahu saudara, pada ketika itu tuan-tuan, ekonomi Amerika pun 1-2% saja. Negara-negara maju 1-2% tuan-tuan. Di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib khususnya 9 tahun terakhir saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib berjaya menewaskan pertumbuhan ekonomi Singapura. Bukan sekali, 3 kali kita tewaskan pertumbuhan ekonomi Singapura tuan-tuan. 3 kali. Tapi orang masih percaya dia adalah orang yang akan menjahanamkan ekonomi negara. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, satu ketika dahulu Indonesia cukup hormat dengan Malaysia. Betul tak betul? Orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Nepal, orang macam-macam orang, Rohingya, seluruh dunia lah tuan-tuan, kalau boleh mereka nak jadi warga negara Malaysia. Betul tak betul? Kalau nak jual IC ni tuan-tuan, kad pengenalan, Malaysia punya IC paling mahal di dunia. Betul tak? Sebab saudara hidup kat Malaysia satu ketika dahulu
cukup lumayan tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita tengok hari ini apa jadi dengan Indonesia. Bila kita silap memangkah pada tahun 2018 tuan-tuan, kita lihat kawan kita Indonesia sudah potong kita dari segi persaingan, dari sudut ekonomi, saudara. Dari segi membawa masuk pelabur langsung asing, kita juga tewas. Dari segi menyiapkan kereta api laju, kita dulu merancang, tetapi kereta api laju mereka lebih awal siap berbanding kita. Saya amat sedih. Saya sedih bukan kerana kita dah tak dapat lagi cari pendatang-pendatang daripada Indonesia bekerja dengan kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila datang COVID-19, bila ekonomi Indonesia juga terkesan, apa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi Widodo? Jokowi tuan-tuan telah pun membatalkan gaji minima di Indonesia. Para karyawan tuan-tuan, karyawan ni pekerja-pekerja, mereka berjuta orang berdemonstrasi membantah polisi yang dibuat oleh Jokowi tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bijaknya Jokowi ini saudara, bila dia hapuskan, bila orang ada pandemik, orang berada dalam kesusahan, kita nak hidupkan balik ekonomi ni, kita kena bawa pelabur asing datang ke negara kita. Betul tak betul? Sebab bila mereka datang masuk ke dalam negara kita, mereka melabur, mereka buka kilang, mereka melabur di bursa saham kita. Saudara, mereka akan bawa masuk duit, mereka akan bawa masuk US dollar, mereka akan bawa masuk pound sterling, mereka akan bawa masuk Swiss franc, Deutsche Mark, macam-macam currency. Tetapi bila dia nak berniaga di Indonesia, dia kena tukar beli rupiah. Betul tak? Bila semua orang bawa currency mereka, mereka beli rupiah, demand untuk rupiah mengukuh. Itu yang patut Malaysia lakukan, saudara. Jadi hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, pekerja-pekerja kontrak Indonesia yang dulu kerja di Malaysia, hari ini mereka balik tuan-tuan bekerja di Indonesia. Mereka menjadikan pilihan bekerja di Malaysia sebagai pilihan kedua, bukan lagi pilihan utama. Agak-agak tuan-tuan, adakah kerana gaji di Indonesia lebih murah atau lebih mahal daripada Malaysia tuan-tuan? Mesti lebih mahal. Makcik pun boleh pandai tahu, boleh fikir tuan-tuan. Orang Indonesia kalau dia nak cari rezeki, dia mesti cari rezeki lebih untuk anak bini dia. Betul tak betul? Kalau dia pergi merantau ke Malaysia, gaji lebih kecil daripada Indonesia, buat apa? Tengok Indonesia, bila dia mengamalkan dasar yang betul, polisi yang betul untuk negara dia tuan-tuan, kita lihat walaupun gaji minima tidak ada, pekerja-pekerja karyawan-karyawan di Indonesia dibayar dengan gaji yang setimpal dengan kepakaran mereka. Sebab orang yang datang melabur, dia nak skill workers, dia nak pekerja-pekerja mahir yang boleh buat kerja yang dengan baik, dengan teliti, dengan teratur. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan, saya bimbang kalau tuan-tuan silap pangkah sekali lagi seperti mana berlaku tahun 2018. Kalau kita pangkah silap satu kali, kita pangkah dapat 3 Perdana Menteri. Satu kali pangkah korang dapat 3 Perdana Menteri. Kali ni salah pangkah, kita dapat 5 Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak akan ada wujud kestabilan. Kita lihat PH, dia menang 126 kursi tuan-tuan. 126 kursi kuat pun tuan-tuan, sebab mereka terdiri daripada musuh-musuh yang berpakat. Bila musuh-musuh yang berpakat tuan-tuan, mereka ada pendirian masing-masing. Mahathir dengan dengan Melayu dia yang kuat sangat kononnya, tiba-tiba cium mulut dengan DAP yang dia sendiri kata resis anti Melayu.
Bila mereka berpakat, boleh kekal lama tak? Tak boleh. Tidak boleh tuan-tuan. Tidak boleh. Kenapa Barisan Nasional, kaum Cina daripada MCA, kaum India daripada MIC, kaum Melayu daripada UMNO boleh berkawan sampai 61 tahun, tambah lagi sama-sama jadi pembangkang lagi 4 tahun lebih. Sebab apa? Sebab kita memahami satu sama lain. Kita menjiwai satu sama lain. Mereka-mereka ini MCA, MIC, PBRS, mereka ini menghormati perlembagaan kita, menghormati Islam, agama persekutuan, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu. Betul tak betul? Itu sebab kita tak pernah ada masalah dengan mereka. Tetapi 2018 tuan-tuan, mereka berpakat di kalangan musuh-musuh politik. When you expect the enemy to combine, join force and form the government, that government will never be stable. And when they collapse, tuan-tuan, datanglah pula kerajaan pintu belakang yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Apa jadi tuan-tuan? Baru sekejap mula-mula dia ikut kita, Datuk Seri Najib suruh bagi Aisyah, alhamdulillah. Masa tu kita baru ampunkan dia, kita baru maafkan dia. Dia ikutlah sekejap cakap Datuk Seri Najib, dia bagi Aisyah, gembira satu rakyat Malaysia. Bila dia orang buat lockdown, kita cakap bagi bantuan, dia bagi RM600, gembira rakyat Malaysia. Tetapi lockdown sekejap buka, sekejap tutup. Tiba-tiba bila kita bagi cadangan-cadangan, dia mula tak ikut. Mula-mula tu dia ikut, alhamdulillah, orang pun panggil dia Abah. Bila dia dapat title Abah, dengan memberi macam-macam gula-gula tuan-tuan, dia fikir dia sudah kuat. Bila dia sudah kuat, dia mula pintal tangan kawan-kawan seangkatan, kawan-kawan dalam satu pasukan. Duit UMNO dibekukan, pemimpin UMNO nak disumbatkan ke dalam penjara. Saudara, bila berlaku pilihan raya di Sabah, dia tikam belakang kita. Dia suruh kita agih kursi. Kita cakap no, kita nak bertanding 73 kursi. Dia kata jangan, kita kongsi kuasa. Kita pun pakatlah, bagi dia separuh, kita ambil separuh. Rupa-rupanya sekejap jalan, dia ambil parti lain, masuk dalam dia punya Perikatan Nasional. Jumlah dia bertanding lebih banyak daripada kita. Itu pun tuan-tuan, UMNO menang lebih banyak daripada Bersatu. Tapi akhirnya Bersatu jadi ketua menteri. Macam mana kita nak berkawan dengan orang macam ni? Saudara, akhirnya bila kita marah, bila dia tekan kita, dah lah dia tak tunaikan janji-janji kita. Dia ada 32 kursi, kita ada 42 kursi, patut kita jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak bagi tuan-tuan. Bila dia dah nak mati, barulah dia bagi Datuk Seri Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Hari ni dia boleh kata, tengok, aku angkat Mael menjadi Perdana Menteri. Mana ada orang lain boleh angkat timbalan menjadi Perdana Menteri daripada parti lain? Kepala otak dia. Tuan-tuan, dia ingat kita bodoh ke apa? Sebab apa dia bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri? Sebab apa tuan-tuan? Sebab saudara, dia takut kalau dia tak bagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri, berlaku pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya, satu kursi pun dia tak boleh menang. Betul tak betul? 2018 mereka bertanding saudara, 55 kursi. Berapa kursi dia menang? Dia menang 13 kursi tuan-tuan. Daripada 13 kursi ni saudara, satu orang meninggal dunia, 7 ikut Mahathir menyertai pejuang. Yang betul-betul dengan dia 32 orang tu, hanya 5 je wakil rakyat daripada PPBM. Yang lain siapa? Yang lain semua kata. 16 orang tuan-tuan dirompak daripada Barisan Nasional. Betul? 9 orang dirompak daripada PKR. Kemudian dia tarik seorang Perugul Lama. Dia tarik seorang lagi, Xavier Jayakumar, yang dia punya partner ditangkap dengan duit jutaan ringgit. Itu sebab dia ada 32 orang. Kita maafkan dia, kita lupakan sejarah silam. Itu sebab kita nak beritahu kawan PAS,
Bukan UMNO tak nak perpaduan ummah. UMNO dah lama dah buat perpaduan ummah, lebih daripada PAS. Bukti dia apa? Bukti dia tuan-tuan, boleh bagi cakap saya ni. Bukti dia, walaupun Muhyiddin khianati UMNO, walaupun Muhyiddin bekerjasama dengan DAP untuk benamkan UMNO, kita ampunkan dia, kita maafkan dia, kita angkat dia dari Perdana Menteri. Betul? Akhirnya apa dia buat? Dia tikam kita balik. Pernahkah PAS memaafkan Mak Sabu? Memaafkan Salahuddin Ayub? Memaafkan Mahfuz Omar? Belum lagi. Betul tak? Bukan kita tak cuba, kita cuba nak bekerjasama. Last kali kita nak dibenamkan dalam penjara. Tuan-tuan, saya buat rayuan. Saya merayu supaya keluarga SCP Syariman diberikan pampasan seperti mana keluarga orang yang mati akibat kena vaksin. Saya merayu, apa salahnya merayu tuan-tuan? Didakwanya saya tuan-tuan, dan kalau dijatuhkan hukuman, saya boleh kena maksimum 3 tahun penjara dan RM100,000 denda tuan-tuan. Zalim tak zalim? Saya buat report polis. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya report polis kerana Amhari mengaku dia terima duit rasuah RM25,000 sebulan. Dia penyawat awam, kaki tangan khazanah, pegawai kepada Datuk Seri Najib, pengarah ekonomi. Dia terima RM25,000 sebulan daripada Ops Solution. Kemudian dia terima RM200,000 daripada Jolo kerana membantu Jolo menipu duit 1MDB. Dia terima lagi 3.7 juta di akaunnya di BSI Switzerland. Kaki tangan kerajaan, apa kejadah ada akaun kat Switzerland. Saya tunggu sampai dia habis bagi keterangan. Lepas dia habis bagi keterangan, saya tunggu peguam Datuk Seri Najib soal balas dia. Bila dia dah habis bagi keterangan, saya reportlah polis. Bila saya report polis, saya dituduh mengugut saksi, saya dituduh hina mahkamah tuan-tuan, dan saya dijatuhkan hukuman penjara 1 bulan penjara. Dah merayu di mahkamah tinggi dah kena 1 bulan penjara, mahkamah rayuan pun kekalkan hukuman. Sekarang tinggal mahkamah persekutuan. Saudara, di mana datang logiknya orang yang melaporkan rasuah di penjara, orang yang membantu Jolo menikmati duit berjuta ringgit hari ini bebas tuan-tuan, dan Datuk Najib yang tak berdosa pula saudara hari ini merengkup di penjara Kajang, dekat dengan tempat tuan-tuan. Pergilah melawat kan, tidak pun lalu depan penjara tu lambai kan, bagi semangat sikit tuan-tuan. Ini realiti tuan-tuan. Bila dia dah rasa pemimpin UMNO tak bersama dengan dia, bila pemimpin UMNO mengambil keputusan tarik sokongan, dan bila pemimpin UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin tuan-tuan, pada ketika itu tuan-tuan, speaker memaklumkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bahawa Muhyiddin sudah pun kehilangan majoriti. Masa tu Baginda Tuanku memanggil Muhyiddin, ini surat daripada speaker, kamu sudah kehilangan majoriti. Maka pada ketika itu dia tidak ada pilihan, dia terpaksa meletakkan jawatan. Dan kalau dia letakkan jawatan, dia minta parlimen dibubarkan, maka berlaku pilihan raya, dia akan hilang semua kursi yang dia tandingi di bawah tiket PPBM. Maka tuan-tuan, tempat dia tidak lain tidak bukan kalau tak penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Betul tak tuan-tuan? Tunggulah lepas pilihan raya ni saudara, siapa jadi Perdana Menteri. Bila kita siasat ke mana perginya 600 bilion yang dibelanjakan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Hari ini dalam manifesto dia kata kita akan haramkan sumbangan
daripada luar negara. Kepala kotak dia. Memanglah dia tak perlukan sumbangan dana politik. Tuan-tuan, balon mana yang nak bagi sumbangan kepada parti dia? Lawan di Melaka kalah, lawan Johor kalah. Ada tak orang nak bagi sumbangan? He thinks we Malaysian are stupid. Dia tak perlu sumbangan sebab hasil rompakan 600 bilion tu pun tak habis makan. Betul tak betul tuan-tuan? Kita bukan bodoh. Betul Zaidi jauh sikit. Takut bercik. Geram ni. Tuan-tuan, dia boleh kata kita akan hapuskan sumbangan daripada luar negara. Tidak dibenarkan. Konon nak sindir Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Saudara, selama hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Malaysia pernah tahun 2012 cuba nak melaksanakan undang-undang NKRI rasuah. Dalam NKRI rasuah tahun 2012 kita mencadangkan supaya dana politik yang diterima oleh parti politik, diterima oleh individu, mesti diisytiharkan. Masa tu siapa yang setuju? Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO saja. Parti Anwar Ibrahim setuju. Nehi tuan-tuan, tak ada. Sebab apa mereka tak setuju? Sebab tuan-tuan, Anwar Ibrahim dapat dana dari Yahudi. Saya saksi yang masih hidup, tuan-tuan. Saya ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan paling muda, menang dalam pemilihan pertama, tuan-tuan, ketika saya berusia 28 tahun. Sebelum saya dipecat kerana saya menegur Wan Azizah, menegur Ezam Maknoh. Ezam Maknoh hari ini bertanding di PJ Selatan. Calon parti kepala lembu. Pelik betul saya. Hairan bin Ajai. Dulu dia pecat saya sebagai Setiausaha Pemuda PKR kerana saya tegur dia dapat duit orang derma. Orang bila derma, tuan-tuan, bila mereka menyumbangkan duit kepada perjuangan parti, dia niat dalam hati. Kalau orang Islam ni, dia niat dia fisabilillah, membelanjakan sebahagian daripada harta dia ke jalan Allah. Betul tak betul? Duit ini buat banglo, tuan-tuan. Kami sama-sama duduk penjara. Sama-sama duduk penjara 2 tahun. Saya punya kereta kena tarik, rumah semua kena pindah. Orang rumah pun hilang, saudara, ketika dalam penjara. Hilang. Hilang. Lepas keluar tu carilah baru. Tuan-tuan, tetapi bini dia ketika dalam penjara, tuan-tuan, boleh datang tunjukkan rumah banglo dia di Shah Alam sedang dibuat. Minggu ni datang tunjuk gambar palki dah pasang. Lepas tu tunjuk gambar apa ni, bumbung dah pasang, shilling dah pasang. Kemudian bila dia pindah, tuan-tuan, semua perabot dia dibagi kat orang. Dia import kayu jati daripada Jepara. Tuan-tuan, ini duit orang derma, mana boleh buat macam ni? Bila saya tegur, kemudian saya tegur Presiden parti ketika itu, Wan Azizah. Wan Azizah ni saya nak beritahu tuan-tuan, 2003 dia pergi ke Washington DC bersama Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong. Saya dah cakap ni berpuluh tahun, kalau saya fitnah dia, dah lama dia saman saya. Betul tak betul? Mereka pergi jumpa dengan George Soros. Kenal George Soros, tuan-tuan? George Soros ni penjangat mata wang yang telah merudumkan ekonomi Malaysia tahun 1997. Saudara, dia ambil duit daripada Yahudi. Masa tu dia berkawan dengan PAS. Masa tu kat sini ni, Dr. Syafi'i, kenal Dr. Syafi'i? Hidup lagi ke? Ada lagi PAS masa tu kata, kita nak menegakkan negara Islam. Tuan-tuan, menegakkan negara Islam, tapi kau berpakat dengan orang yang ambil duit daripada Yahudi. Bila ambil duit daripada Amerika, ambil duit daripada Yahudi, bila menang pilihan raya, boleh tak dia buat negara Islam di Malaysia? Boleh? Tak boleh. Kita akan jadi macam Filipina. Bila datang hutang budi kepada Amerika, Amerika kata hantar tentera, kita serang Iraq. Filipina pun hantar tentera pergi serang Iraq. Jadi lembu cocok hidup.
Kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Lainlah Datuk Najib. Dia dapat dana daripada Pak Arab, sebab Pak Arab dia hormat, dia kagum bagaimana Malaysia menjadi sebuah negara Islam yang moderat, yang boleh bertolak ansur, boleh menjaga masyarakat berbilang kaum dalam negara ni. 2011 kita lihat bagaimana Amerika memberikan duit dana kepada kumpulan-kumpulan NGO. Dan NGO ini melalui apa yang berlaku di dataran Tahrir, tuan-tuan, di Mesir telah berjaya menumbangkan Presiden Mesir. Kita juga jangan lupa apa yang berlaku di Libya. Ingat lagi Libya, Muammar Gaddafi, tuan-tuan. Muammar Gaddafi, saudara, bukan setakat dibunuh, diheret oleh rakyat dia. Sedangkan di tempat dia, tuan-tuan, air free, api free, pendidikan free, semua benda free. Lepas tu negara dia lingkup, barulah rakyat rindu zaman Muammar Gaddafi. Sama lah macam sekarang ni, orang dah mula rindu zaman Najib. Nak buat apa bila dah terlambat? Untuk apa, tuan-tuan? Kita ada sejarah. Sejarah itu bukan untuk kita contohi dan kita ikut jadi bodoh. Sejarah orang lain kita belajar, kita faham supaya kita jangan ulangi kebodohan orang lain. Itu sejarah yang patut kita ambil. Pengajarannya yang kita patut ambil. Bukan kalau Nelson Mandela duduk 27 tahun, kita pun kena duduk penjara 27 tahun. Lepas tu baru nak bincang dengan apartheid. Itu bodoh namanya. Tuan-tuan, kita kena belajar daripada kesilapan orang lain supaya kita buat yang lebih baik. Jangan kita ulangi kesilapan orang tu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, bila dapat, sebelum saya dipecat, saya masuk dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya. Masa tu chairman dia Azmin Ali. Azmin Ali kata duit daripada Soros ini, tuan-tuan, dia dah cakap, dia tak sebut dah duit Soros. Dia sebut 3 juta pertama kita dah terima, dah beli t-shirt, dah beli topi, dah beli bendera di China. Bila saya tanya dengan Izam kata ini duit daripada Soros. Ini sumber pertama dia orang. Sumbernya daripada Yahudi dan Amerika. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, saudara, setiap program-program yang dianjurkan oleh PKR, yang organize dia ni, saudara, ialah Institut Kajian Dasar, IKD. Orang UMNO biasa pernah kursus kat sana juga masa Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan tahu siapa yang bagi duit ke IKD ni? Yang bagi duit ke IKD ni sebuah yayasan Kristian daripada Jerman bernama Konrad Adenauer. Dan Konrad Adenauer adalah ditaja oleh CIA, tuan-tuan. Ingat lagi tak? Bila intelijen daripada CIA selepas mereka menang 2018, mereka berkata, kami telah menaja dan menyokong gerak kerja pembangkang di Malaysia selama 17 tahun. Ingat lagi, tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, pengarah komunikasi PKR baru-baru ini telah pergi ke Singapura. Saya ada detail flight dia, saya ada detail email jemputan yang dihantar oleh Konrad Adenauer Shifto yang telah mengadakan program itu di Singapura. Mereka masih lagi dibiayai oleh pihak Amerika, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan silap pangkah kali ini, saudara, kalau Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri, sudahlah kita berperdana menteri yang ada aktiviti seks luar tabi'i. Minat dia depan apa dia panggil? Dah lama saya tak sebut ni, tuan-tuan. Sama rata, sama rata, sama rasa. Depan belakang sama saja. Tuan-tuan, takkan kita nak angkat Perdana Menteri yang tak boleh bezakan sama ada orang tu laki ke perempuan? Kalau angkat Perikatan Nasional lagi parah, dia tak boleh bezakan bini dia ke bini orang, sama je.
Buruk-buruk Presiden UMNO ni tuan-tuan. Pegangan agama dia kuat tuan-tuan. Slogan dia apa? Akhirat di hadapan. Takkanlah kita nak seorang Perdana Menteri yang tak suka berada di hadapan, sentiasa di belakang. Saya betul lah, saya cakap terang-terang tuan-tuan. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri ni, saya tak maki Anwar tuan-tuan, saya maki tuan-tuan. Betul. Sebab penat tuan-tuan saya cakap setiap malam ni, nak bagi tuan-tuan faham. Tapi ada juga yang hari ni hantar mesej kat saya. Dia cakap, Datuk, saya hormat Datuk, saya kagum dengan Datuk, macam-macam lah dia puji saya. Tapi kali ni saya terpaksa juga bagi kepada Anwar Ibrahim. Allah. Ini tuan-tuan, saya cakap apa pasal? Dia kata banyak-banyak pemimpin ni saya nak Datuk Seri Najib, tapi Datuk Seri Najib dah berada dalam penjara. Mahathir, tobatlah home, saya tak nak, dia kata. Tahu pun. Muhyiddin, cukuplah, dia kata. Saya nak bagi anak bini saya makan pun tak boleh. Ada seorang usahawan, ikan apa ni, siakap dengan ikan talapia di Tenggaru. Saya pergi kolam dia. Dia kata, Datuk, dulu saya dapat hasil ni lumayan. Saya kalau jual ni bertan-tan. Tetapi datang Muhyiddin Yassin ni, saya terpaksa bagi free bertan-tan ketika PKP itu. Sebab kalau saya tak bagi free tuan-tuan, dia kata pertama niat saya sedekah. Tapi nak buat macam mana? Kalau saya tak bagi free, saya terpaksa bagi ikan tu makan. Ikan tu dia ada saiz, dia tak boleh besar-besar banyak mana pun, kan? Maka akan bagi makan gitu saja. Lagi pening saya nak menanggung bebanan. Lingkup meniaga orang. Ramai yang bunuh diri, ingat tak ingat tuan-tuan? Dia kata memang kita takkan bagi pada Muhyiddin, kita takkan bagi kepada Mahathir. Tetapi setakat ini kita belum cuba Anwar lagi. Kepala otak kau. Dia kata dia kata kita belum cuba Anwar lagi. Aku rasa macam mana tuan-tuan? Rasa nak bagi Anwar gitala punggung dia baru dia tahu. Suruh dia duduk satu hari satu malam dengan Saiful Bukhari, baru dia tahu macam mana rasa. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau adalah orang yang bodoh masih cakap Anwar tidak liwat, malam ni bila saya beritahu hujah ni, tak ada sebab siapa pun di antara tuan-tuan ni keluar daripada dewan ni masih percaya Anwar ni innocent. Hujah pertama, dalam kedua-dua kes Azizan baik, kes Saiful Bukhari baik. Kes Azizan, ketua peguam ialah Karpal Singh. Kes Saiful Bukhari, ketua peguam ialah Gopal Sriram. Dua-dua ni tuan-tuan di penghujung hujah nak lepaskan Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar memang melakukan liwat, tetapi ianya liwat secara suka sama suka. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak nak peliwat jadi Perdana Menteri ke? Tuan-tuan tak nak orang yang meliwat secara paksa jadi Perdana Menteri? Kalau suka sama suka pun kau sanggup ke? Mestilah tak sanggup tu lah. Ni bukan saya cakap, ini dalam prosiding mahkamah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya tuan-tuan, ikut undang-undang Malaysia, seseorang yang dipaksa liwat, si peliwat itu boleh didakwa dan boleh dijatuhkan hukuman. Tapi orang yang dipaksa liwat tak kena hukum. Jadi hujah dia orang kata liwat tu betul, tapi secara sukarela, supaya Azizan Abu Bakar yang mengadu dia diliwat didakwa sama. Takkanlah orang yang setuju jadi saksi, kita nak dakwa sama dengan Anwar Ibrahim. Betul tak betul?
Jadi tak ada orang yang akan tampil ke hadapan untuk jadi saksi. Sama juga dalam kes Saiful Bukhari. Tetapi tuan-tuan, satu benda yang tak ada orang boleh nafi. Saya boleh lawan mana-mana peguam dalam dunia ni yang boleh nafikan Anwar Peliwan. Bila mana Sangkaran Naya, Datuk Sangkaran Naya yang botak ni tuan-tuan, peguam Anwar Ibrahim, dalam hujahan dia, sebab bila Saiful ni saudara diperiksa rektum dia tu belakang je lah 2 inci di belakang, 2 inci ke 2 sentimeter di bahagian atas. Bila diambil calitan, mereka ni pasukan kimia ni telah menjumpai tuan-tuan sperma. Bukan dia jumpa DNA kena faham Kalau Anwar kata saya telah dianiaya, itu sebab mereka boleh dapat DNA. Saya contoh. Ni air, botol air Bila saya minum botol air ni tuan-tuan, air liur saya akan tertinggal dekat botol ni. Betul? Tuan-tuan ambil botol ni, tuan-tuan bawa pergi makmal, tuan-tuan boleh ekstrak DNA saya. Okey, ini cara orang nak anyaya kita. Rambut, kita sikat rambut. Bila kita sikat rambut tu, dekat sisir, dekat rambut ni, dekat sikat ni, biasa ada rambut kita tercabut, betul tak? Daripada situ mereka boleh ekstrak DNA kita juga. Saya berpeluh ni tuan-tuan, saya tunggu tisu tak sampai-sampai. Anwar dalam penjara ni tuan-tuan, saudara, dia main sepak takraw. Kadang-kadang dia main badminton. Bila dalam penjara dia lipat tuan-tuan, aduh, kalahlah anak-anak muda ni tuan-tuan. Buktinya apa? Buktinya 2 orang anak muda yang jelas dia boleh lipat sampai tumbang tuan-tuan. Korang faham tak faham ni? Bila saya lap, bila Anwar Ibrahim lap, saya lakonan semula je. Saya pun letak tepi Good Morning Towel Anwar Ibrahim ini juga boleh diekstrak DNA daripada peluh dia. Tetapi yang dijumpai 2 cm di atas rektum Saiful ini tuan-tuan, bukan DNA, ianya adalah sperma. Dan bila Saiful diliwat oleh Anwar, dia terus buat laporan polis. Polis tak nak terima. Polis tak nak terima tuan-tuan. Sebab polis terbayang dulu macam mana polis kena maki bila angkat tilam Anwar Ibrahim di Tiboli Bila tu tuan-tuan. Polis tak nak terima. Jadi apa Saiful ni buat? Saya tahu sebab saya sebagai panel pemikir Jabatan High Wal Khas Jasa. Saiful telah jumpa dengan ketua pengarah saya, Datuk Fuad Hassan. Dia jumpa bukan nak minta jasa tolong, tidak. Tetapi dia jumpa sebab Datuk Fuad Hassan, abang dia ialah Tan Sri Musa Hassan, Ketua Polis Negara ketika itu. Dia pergi jumpa dengan Datuk Fuad Hassan. Dia cakap, saya ni rakyat biasa. Kenapa bila saya buat laporan polis ke atas Anwar, kerana saya orang biasa, laporan polis saya tak nak diterima oleh pihak polis. Jadi Datuk Fuad dah dengar dia apa semua sekali, dia pun bawa Saiful ni pergi ke majlis tak silap saya tu, majlis tahlil, sebab Ustaz Abu Hassan Asyari baru kahwin baru, ayah dia pada ketika itu. Jadi malam tu Datuk Fuad kenalkan dengan Fuad Hassan dan beritahu, kenalkan dengan Musa Hassan, Tan Sri Musa Hassan, beritahu masalah si Saiful itu. Barulah tuan-tuan pihak polis terima laporan polis oleh Saiful Bukhari. Tuan-tuan, 2 hari Saiful tak memerut. Tahu tak memerut tahu? Tak pergi toilet. Sebab apa? Dia menahan bahan bukti di dalam rektum dia. Dan bila dicalip oleh pihak hospital, diambil oleh orang yang jaga bahagian kimia, yang dijumpai bukan DNA,
Yang dijumpai ialah tuan-tuan sperma. Dan sperma ini tuan-tuan ialah sperma yang nak melupus. Ekor dah tak ada, tinggal kepala saja. Ini bukan saya reka tuan-tuan, ini apa yang berada di dalam prosiding mahkamah. Tuan-tuan, yang paling bagusnya saudara, yang tak ada orang dalam dunia ni boleh kata Anwar tak lewat Saiful, ialah bila mana Peguam Anwar sendiri mengatakan sperma lelaki Y itu memang milik Anwar Ibrahim. Apa lagi nak tipu? Sangkaranaya Peguam Anwar kata sperma itu milik Anwar Ibrahim. Dan hari ini Anwar Ibrahim kata, saya dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia kata, I have been following your case. I know you are innocent. That's why I give you full pardon. Kepala bapa dia. Tuan-tuan, dia duduk penjara berapa lama? Ada Yang di-Pertuan Agong bagi pardon pada dia? Ada. Dia kata, I never ask for pardon. Bodoh Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Dia tak sedar bila dia kata I never ask for pardon. Maknanya dia tak pernah isi petition, tak pernah isi borang untuk mohon pardon. Betul tak? Kalau dia tak pernah mohon pardon, dia kata Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima seorang, dia sendiri buat keputusan. Maknanya apa? Maknanya pardon dia tu tak sah. Kerana nak dapat pardon, dia kena isi borang. Betul tak betul? Kerana nak dapat pardon tuan-tuan, mesti dibawa masuk ke dalam lembaga pengampunan diraja. Siapa lembaga pengampunan diraja? Pertama, Peguam Negara. Kedua, Menteri Wilayah Persekutuan. Ketiga, 3 orang yang dilantik oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada sebarang cadangan daripada pardon board ke atas Kebawah-Duli tuanku. Tiba-tiba dia kata, tuanku bagi pardon. Jadi siapa yang buat petition ke atas dia, teruskan sebab dah ada pengakuan. Silat-silat hari bulan, saudara, bila dia menang di Tambun, orang Tambun kena buat kerja 2 kali, kena buat pilihan raya balik. Betul tak betul tuan-tuan? Ini bila orang tuan-tuan berangan nak jadi Perdana Menteri, jadi PM tepi dah lama-lama, last kali tuan-tuan dah jadi sewil. Tak sedar macam mana Tommy Thomas Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia. Habis dia ceritakan tentang kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan, semua dalam buku dia. Ada 19 pertuduhan tuan-tuan. Tanpa disedari, macam-macam dia dedahkan tuan-tuan. Masa kita sampai berapa? Tanpa dia sedari tuan-tuan, dia buka semua pekuk. Inilah Anwar sedang buat. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Sangkaranaya kata sperma itu memang milik Anwar. Tapi Sangkaranaya kata ianya memang sperma Anwar, tetapi ianya bukan masuk ke dalam rektum Saiful melalui proses penetrasi oleh Anwar Ibrahim. Sebaliknya, mereka ini telah menganiaya Anwar dengan meletakkan sperma itu dengan menggunakan objek plastik. Ini saya guna ayat sebiji-sebiji dalam prosiding mahkamah. Menggunakan objek plastik. Kalau ada orang masih bahalu tak boleh bayangkan lagi apa tu objek plastik, straw tuan-tuan. Persoalannya, anak haram mana nak pergi sedut sperma Anwar? Pergi sedut sperma Anwar, tiup dalam rektum Saiful. Sila sedut. Tuan-tuan, saya bukan nak niat nak buka cerita aib, tidak. Saya bukan niat nak cerita benda yang jijik ni tuan-tuan. Tetapi kalaupun betul lah, kita ikutlah apa yang Peguam Anwar kata.
memang ada orang anyayang telah sedut, walaupun berapa banyak dia tertelan, kita tak kisah. Persoalannya, di mana kita nak mencuri sperma Anwar? Ada tuan-tuan terfikir? Pernah tak tuan-tuan terfikir bila Sangkaranaya Peguam Anwar mengatakan bahawa memang itu sperma Anwar, tetapi ianya telah dimasukkan menggunakan objek plastik? Persoalannya, mana nak curi sperma Anwar ini? Boleh kita hantar orang pergi pecah rumah Anwar, ketuk lutut dia terus terpancut? Tak boleh tuan-tuan. Kalau nak menipu tu patut-patutlah. Betul tak betul tuan-tuan? Nak tipu tu fikirlah 10 kali. We are not stupid. Give us a good reason, a good explanation. Macam mana? Kalau dia kata, kerana dulu saya tidak ada anak, saya pernah pergi ke pusat bayi tabung uji. Ketika saya berada di pusat bayi tabung uji, saya kata saya ni nak dapat zuriat, tak boleh, kan? Maka doktor bagi dia majalah Playboy satu barang. Datuk Seri masuk kamar sana. Lepas 5 minit dia pun bagi sampel sperma dia. Mungkin tuan-tuan, ketika itu bila ianya disimpan di bank tabung uji, sperma dia boleh dicuri. Tetapi persoalannya, saya kenal Anwar. Dia seorang lelaki yang sangat subur. Buktinya apa? Buktinya ada Nurul Izzah, buktinya ada Ilham, buktinya ada Nurul Nuha, Wawa, dan anak-anak dia lain. 6 orang, tuan-tuan. Dari mana datang logik dia, saudara? Ada orang kata kita tak boleh buka aib seseorang. Saya nak beritahu, di dalam Islam kita dibolehkan untuk melakukan kemudaratan kecil untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Apa mudarat yang kecil ni? Mudarat kecil, kita terpaksa buka orang yang nak jadi Perdana Menteri ni, macam mana rupa dia. Kita nak beritahu ini orang yang sama macam keturunan Nabi Lut. Kita tak boleh angkat jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila Allah turunkan azab, orang BN ke, orang PAS ke, DAP ke, PCR, semua akan kena bala. Betul tak betul? Jangan lupa apa insiden yang berlaku ke atas keturunan Nabi Lut, tuan-tuan. Saudara, itu pertama, dari segi sudut Islam. Yang kedua, tuan-tuan, apa kesan dia kepada negara? Saya ambil contoh lah. Katalah kita tak dapat nak halang kawan-kawan kita daripada memberikan undi kepada Anwar Ibrahim. Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, katalah kita ada krisis dengan Singapura. Singapura ni 3 benda yang selalu kita bergaduh dengan dia. Pertama, soal air. Dah berpuluh tahun tarif air terlalu rendah. Betul tak betul? Katalah kita nak minta naik sikit, bergaduh dengan Singapura, jadi isu. Kita hantar Anwar Ibrahim. Yang kedua, mereka nak pasir kita. Katalah bila Anwar pergi sana, dia kata kita tak boleh bagi lagi pasir pada kamu. Kita bagi pasir pada kamu, kamu pergi tambak pula berdepan dengan Tanjung Pelepas, dengan pelabuhan kami. Air di Tanjung Pelepas ini, laluan itu menjadi semakin cetek. Dan pelabuhan yang boleh masuk kapal-kapal besar menjadi semakin sempit. Kapal besar dah tak pergi lalu dekat Tanjung Pelepas, mereka terus pergi ke Singapura. Rugi tak rugi Malaysia? Apa guna kita buat Tanjung Pelepas? Ketiga, tuan-tuan, Singapura dia selalu langgar ruang udara kita. Betul tak? Bila dia masuk ruang udara kita, tuan-tuan, sekali dia ambil gambar dia, dia tahu di mana tempat kita letak pesawat-pesawat pejuang kita. Dia tahu di mana menara kawalan kita. Dia tahu di mana TNB punya pencawang. Bila dia nak attack, tuan-tuan, dia attack kita punya tempat penyiaran kita. Dia attack kita punya sumber air kita, empangan kita. Dia pecahkan. Macam-macam, tuan-tuan. Ini taktik peperangan. Orang tentera dia akan lebih tahu. Cuma sedih jugalah veteran tentera ni, bila ada beberapa perkara yang mereka minta belum dapat ditunaikan, sanggup mereka nak mengangkat Anwar Ibrahim menjadi
Perdana Menteri, sedangkan mereka tahu bahawa di dalam pasukan Anwar Ibrahim ada DAP yang rata-ratanya tuan-tuan kita tahu mempunyai hubungan baik juga dulu dengan pasukan komunis yang memerangi pasukan tentera kita dulu. Inilah orang-orang yang mengangkat Xi Jinping sebagai bapa perjuangan kemerdekaan kita. Ini hari ini ada setengah-setengah veteran angkatan tentera kita, bukan semua, tapi ada setengah-setengah, kerana marah pension tak dapat lagi. Ada yang dapat bintang tapi dijanjikan nak bagikan allowance. Orang kita pun boleh tahan juga, pergi janji bukan-bukan, tak ikut, tak cek sama ada implikasi kewangan tu besar ke kecil. Yang dapat bahana tuan-tuan, Barisan Nasional. Saya nak beritahu saudara, kalau katalah Anwar mengambil keputusan, dia kata no way, apa jadi pun saya tetap dengan pendirian saya. Saya takkan bagi air lagi, saya takkan bagi pasir lagi, saya takkan bagi kamu mencerobohi ruang udara kita. Tuan-tuan, masihkah kamu ingat video Azmin Ali di Hotel 4 Point Sanakan? Ingat lagi? Kalau Azmin Ali pun diorang ada video, tuan-tuan. Anwar Ibrahim selalu pergi ke Singapura, Anwar Ibrahim selalu pergi ke Amerika. Saya nak beritahu tuan-tuan, melalui WikiLeaks punya pendedahan, Lee Kuan Yew mengatakan bahawa pihak espionage, pihak intelligence Singapura mengikuti Anwar setiap kali dia berada di luar negara, terutamanya di Singapura. Dan Lee Kuan Yew kata apa? Lee Kuan Yew kata walaupun Anwar tahu dia sedang diperhatikan, and yet he went into the trap. Ini apa yang Lee Kuan Yew tulis, saudara, dan diterbitkan oleh WikiLeaks. Maknanya Anwar tahu dia diperhatikan, Anwar tahu ianya perangkap. Pasal sedap sangat, tuan-tuan, dia masuk juga perangkap itu. Maknanya kalau Azmin ada video, Anwar juga ada video. Betul tak betul? Kita tahu memang ada video di Singapura. Saudara, kalau Anwar firm tak nak bagi ketiga-tiga benda ni, saya yakin tuan-tuan, Singapura juga akan ugut dengan nak mendedahkan video tersebut. Itu sebab Amerika juga menjaga Anwar. Sebab Amerika, saudara, juga saya yakin kalau Singapura pun ada video itu, kalau pihak polis Malaysia pun ada video-video Anwar dan Azmin, Nurul Izzah pun mereka ada, tuan-tuan, cuba bayangkan pihak perisikan Amerika lebih daripada itu mereka ada. Mereka ni buat perangai sama macam Mahdi. Dia akan ambil orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dia boleh pegang telurnya, tuan-tuan, kerana dia ada file ke atas mereka. Kalau Anwar tak mau bagi tiga benda ni, maka Singapura mungkin akan ugut. Saya cakap mungkin akan ugut. Ini analisa saya. Dan kalau dia ugut, tuan-tuan, Anwar tetap berdegil tak nak bagi tiga barang ni, nescaya bila video itu dikeluarkan, tuan-tuan, bukan hanya Anwar yang akan aib, tetapi seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim akan diaibkan. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi mana lebih berat? Kita dedahkan aib Anwar seorang, atau kita nak biarkan Anwar mengaibkan satu negara ini mempunyai Perdana Menteri seorang peliwat negara? Itu sebab, tuan-tuan, saudara, penting pilihan raya ni. Macam Datuk Zahid cakap, this is mother of all election. Tapi mereka spin. Mereka kata Datuk Zahid takut bukan hanya dia akan didakwa, Tok Mat akan didakwa, Wikasio akan didakwa. Dia kata Sarah Banan, Vikna Warren, semua ni semua korup. Dia kata kita buat pilihan raya kerana kita takut didakwa. Bukan. Kita dah pun didakwa. Datuk Zahid kena 87 pertuduhan. Apa yang Datuk Zahid maksudkan, tuan-tuan? Jangan sampai pendakwaan bermotifkan politik ataupun
pendawaan terpilih berulang kembali seperti mana zaman Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Bukti dah ada hari ini. Bila mereka berkuasa, mereka mengamalkan dasar apa? Dasar dia bebaskan kawan dakwa lawan. Kawan dia semua dibebaskan. Dapat dia kuasa, dia angkat Tommy Thomas, peguam kepada Chin Peng dan peguam kepada Lim Guan Eng sebagai peguam negara. Dan kemudian Tommy Thomas mengaku pula dia sendiri yang cadangkan supaya Tan Sri Richard Malanjun diangkat menjadi ketua hakim negara. Padahal kalau ikut undang-undang Malaysia mesti atas cadangan daripada JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kalau katalah cadangan daripada JAC iaitu Datuk Azhar, Mahathir tak setuju. Mahathir kena minta daripada JAC nama lain, tapi dia tak minta. Bukan saya cakap, ini Tommy Thomas cakap dalam buku dia. Tuan-tuan, ini salah. Dan Tommy Thomas boleh didakwa. Dia boleh didakwa di bawah Akta Sultan kerana menghina Tun Razak dan juga almarhum Datuk Harun Idris. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan kerana menghina Badan Kehakiman. Dia boleh didakwa di bawah Akta Sultan tadi 1948. Dia boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana menyalahguna kuasa dan tidak bertindak profesional. Dia boleh didakwa di bawah Akta OSA, Akta Rahsia Rasmi, kerana setiap perbualan dia dengan Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan Lembaga Pengampunan Negeri, semua didedahkan. Dia boleh didakwa kerana mendedahkan. Dia dah angkat sumpah di bawah Akta Rahsia Rasmi. Semua benda dia bincang dengan Agung, dia masuk dalam buku tu. Bodoh tak bodoh, tuan-tuan? Ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini kita dah lancarkan kita punya manifesto Barisan Nasional. Dan kita insya-Allah bila kita memerintah nanti, kita akan pisahkan di antara jawatan peguam negara dengan pendakwa raya, tuan-tuan. Ini yang bakal dilakukan oleh kerajaan baru Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Dan kita akan pastikan baik pengurusi SPR, pengurusi Suruhanjaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, jawatan-jawatan asas ini akan dipilih oleh Parlimen Select Committee. Bukan macam apa yang berlaku zaman Mahathir. Tuan-tuan, bila letak Suruhanjaya pilihan raya, Perdana Menteri Mahathir yang pilih. Itu yang orang bersih Azmi Syarum pun menjadi ahli Suruhanjaya pilihan raya. Kita suruh buat pilihan raya cepat, dia buat pilihan raya sampai langgar tarikh banjir. Jabatan Meteorologi dah beritahu ke bawah ni, tuanku, nak buat pilihan raya buat di awal November. Itu sebab kita yakin 5 November dah boleh buat pilihan raya. Tunggu 12 November pun tidak, tiba-tiba 19 November. Sengaja nak beritahu tuan-tuan, memang betul apa yang pembangkang cakap, BN ni penting diri. Time orang dah banjir pun mereka tetap nak buat pilihan raya. Padahal kita dah melalak nak pilihan raya ni daripada bulan Februari tahun 2020 lagi. Betul tak betul, tuan-tuan? Tapi masa tu Covid baru melanda. Tuanku minta supaya kita pilih di kalangan ketua-ketua parti. Maka berpakatlah, maka Muhyiddin diangkat. Bila kita dah tekan Muhyiddin letak jawatan, kita nak pilihan raya. Tapi akhirnya terpaksa mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri, sebab nak elakkan daripada Covid menular juga. Kita minta lepas menang di Melaka, menang di Johor, bulan 3 kita minta supaya diadakan pilihan raya persekutuan. Mood tengah bagus. Lepas pilihan raya pula Datuk Seri Ismail Sabri umumkan benarkan iSinar ataupun iCitra dikeluarkan. Orang gembira 3-4 bulan ada ekstra duit untuk dibelanjakan.
Tuan-tuan, mood dah bagus dah. Betul tak? Kalau masa tu kita buat pilihan raya, ada banjir? Tak ada. Tapi nak buat macam mana? Pembangkang punya angkara. Sebab dia bersetuju untuk tidak melakukan kucak-kacir, tanda tangan CSA dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Syarat yang dia letak, jangan buat pilihan raya sampai 31 Julai tahun 2022. Bila habis tarikh ni, sudah boleh buat pilihan raya, patutnya kita buatlah bulan 7 ke, bulan 8 ke, bulan 9 bulan 8 ke, bulan 9 ke. Tapi last kali alhamdulillah bulan 10. Dan sekarang ni memanglah hujan. Bukan UMNO yang nak buat masa hujan, tuan-tuan. Ini kita faham. Kerana apa yang berlaku, rentetan peristiwa yang berlaku, yang memaksa kita buat time bulan hujan ni, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila mereka dapat kuasa, dilepaskan semua. Si Barasa Rahsia, Eric Paulsen, Hassan Karim, Tien Chua, Rafizi dah kena 30 bulan penjara. Dibuang semua kes. Pang Likun dibuang, Lim Guan Eng dibuang, LTTE dibuang, ramai dibebaskan. Betul tak betul? Sampaikan orang yang dah pencen, dah tanam sayur, diangkat balik menjadi ketua polis negara, tuan-tuan. Itu yang kita kata, bila nak bawa balik Jolo, dia kata hujung tahun, Jolo tak dibawa balik, jodoh yang dia bawa balik. Kita pun tanya, kenapa kes Azmin Ali ni tak didakwa-dakwa? Dia kata video kabur. Saya mula ingat, mungkinlah sebab dia pun dah pencen. Ambil orang pencen, kerja balik. Mungkin penglihatan dia dah tak berapa clear, dah kabur. Tiba-tiba bila dia bawa balik jodoh di, tuan-tuan, comel pula. Maknanya mata dia masih baik. Betul tak? Tuan-tuan, bila kita bercakap ni, kita kena berfikir. Bila orang bertindak tu, kita fikir. Dia kata kabur. Kita semua nampak Azmin Ali dengan Haziq dalam video tu. Betul tak betul? Betul tak? Oh, semua penonton pornografi rupanya. Jangan marah, gurau-gurau. Bukan senang, tuan-tuan, nak cakap tone rendah supaya suara tak hilang. Saudara, apa jadi? Tak pernah diangkat seorang ahli majlis pimpinan tertinggi PKR jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Itu sebab insya-Allah, tuan-tuan, selepas ini kita akan pastikan baik ketua hakim negara, ketua SPRM, ketua polis negara, peguam negara, semua tokoh-tokoh yang menjaga institusi asas negara ini, kita pastikan orang yang adil, orang yang ada integriti, orang yang tak boleh dijamah rasuah, orang yang boleh berlaku adil pada semua kaum, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, tak kira lah bangsa apa, tak kira orang miskin ke, orang Kelang Menengah ke, cuit Timilo ke, cuit apa pun, tuan-tuan, salah tetap salah. Dan tak kira dia parti apa. Kita, Presiden kita dah beri jaminan, kalau BN memerintah, insya-Allah kita tak akan mengamalkan politik dendam seperti mana yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, itu sebab saudara, penting untuk diwujudkan kestabilan dalam negara ini. Kerana bila stabil, pelabur-pelabur akan datang balik pada negara kita. Kalau tuan-tuan mengundi selain daripada BN dan PH, saya nak beritahu, hanya BN dan PH boleh menang pilihan raya. Kalau tuan-tuan bagi undi pada GTA, tuan-tuan bagi undi pada PN, maka undi tuan-tuan boleh dianggap sebagai undi rosak. Tetapi kalau tuan-tuan masih lagi berbelah bagi macam 2018, akibat tak nak undi BN, tuan-tuan tak nak undi PH kerana ada DAP, tuan-tuan pangkah bagi kat Perikatan ataupun GTA. Undi yang patut diterima oleh Barisan Nasional
akhirnya pergi ke tong sampah. Akibatnya BN tak boleh memerintah. Bila BN tak boleh memerintah, tuan-tuan, parti-parti kecil ini akan bergabung dengan Anwar Ibrahim. Mereka akan mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri yang baru, tuan-tuan. Masa tu menangis air mata darah sekalipun dah tak guna, tuan-tuan. Saudara, make sure, tak kira lah anak kita ke, isteri kita ke, jiran kita ke, ibu bapa kita ke, adik-beradik kita, kali ini tolonglah pastikan BN menang 2/3. Ada orang kata kalau kita bagi undi pada BN, dia akan berpakat dengan Anwar Ibrahim. Presiden UMNO bukan bodoh, tuan-tuan. Saudara, kita nak jadi Perdana Menteri, apa kejadah kita nak jadi timbalan? Betul tak betul? Kalau jadi timbalan, kita akan jadi lembu cucuk hidung. Kita dah ada pengalaman. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Apa jadi pada kita, tuan-tuan? Kita dibuli. Betul tak betul? Rakyat lingkup, cari makan pun tak boleh. Kita nak biarkan benda ni berlaku. Kita nak biarkan negara ini jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan sekali kita biarkan benda ini berlaku. Bila undi menjadi undi berbelah bagi, kita kena bagi sokongan padu. Bila BN menang dengan 2/3, tidak timbul sebarang isu bahawa BN perlu membentuk kerajaan dengan mana-mana parti. BN hanya akan bekerjasama dengan parti lain kalau kita tak cukup kursi untuk wujudkan simple majority. Faham tak faham ni? Maknanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayangkan BN, tak nak BN ini kerjasama dengan parti lain, kita kena kerja kuat, pastikan BN menang perintah balik secara bersendirian. Boleh? Boleh. Kita bawa balik masuk pelabur ke negara kita. Bila pelabur masuk balik, macam mana Indonesia, dia punya mata wang kuat balik, pertumbuhan ekonomi mereka bertambah, mereka jadi maju. Negara-negara lain, tuan-tuan, akan kembali berdagang di Malaysia. Bila hasil bumi kita berlipat kali ganda, kita pulangkan balik pada rakyat. Bukan setakat BRIM boleh naik lebih daripada RM2,000. Macam-macam lagi, tuan-tuan. Hari ini Presiden sudah pun mengumumkan manifesto. Tuan-tuan boleh tengok manifesto lepas ni. Banyak benda kita boleh buat. Dan insya-Allah, tuan-tuan, bila ada kestabilan, kemakmuran itu akan muncul sekali lagi. Bagaimana Datuk Seri Najib berjaya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya saing di pentas dunia. Menjadi Malaysia pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia. Bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah 1896 mata. Kita serahkan pada Mahathir ketika itu ringgit, walaupun 2 kali dipukul akibat 2014 September kejatuhan harga minyak. Kemudian Trump menjadi Presiden Amerika. Dia dah janjikan nak naikkan interest rate di Amerika. Pelabur-pelabur Amerika keluarkan duit daripada Malaysia, jatuh lagi ringgit Malaysia. Tetapi dengan membawa masuk foreign direct investment, 2017 kita lihat nilai ringgit mencanak, tuan-tuan, bullish. Paling lama bullish dalam sejarah. Kita serah kat Mahathir RM3.85 1 US dollar. Silap, tuan-tuan, 2018. Hari ini 1 US dollar RM4.75. Kita punya kadar defisit 6.7% bila 2009 Datuk Seri Najib ambil alih. Kita berjaya turunkan sehingga 3% 2017. 2018 sepatutnya tinggal 2.8%. Akibat bagi kepada Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewayangan, naik balik menjadi 4%. Hutang yang diturunkan sabang tahun oleh Datuk Seri Najib akhirnya melambung. Hari ini kita tinggalkan Mei suku pertama 2018 48%. Kita punya kadar hutang berbanding GDP. Hari ini, tuan-tuan, kadar hutang kita 64% berbanding GDP. Masih nak cuba try test bagi Anwar Ibrahim? Silakan. Silakan. Saya tak ada masalah, tuan-tuan.
Benda yang baik campak kat mana pun hidup tuan-tuan. Tetapi saudara, saya nak beritahu apa akan jadi pada nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim. Mungkin sistem pemerintahan diraja pun sudah tidak ada. Mungkin Malaysia akan bertukar menjadi Republik Rakyat Malaysia. Kalau nak sangat mencuba, silakan, tak ada masalah. Tetapi sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Saya rayu pada tuan-tuan, ini masanya kita bawa perubahan. Ini masanya kita kena kembalikan Barisan Nasional, satu pasukan yang mampu mentadbir negara dengan baik, dikembalikan sebagai kerajaan Malaysia. Boleh? Kalau boleh, tugas saya selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Loman Adam di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi, mana jelas dan terang bagi kita semua bahawa tiada lain dan tiada bukan parti yang benar-benar berkesan memberikan kestabilan kemakmuran kepada negara kita adalah Barisan Nasional. Betul atau tidak?